Shalom saudara-saudara, 大家平安， selamat Natal. 圣诞蒙恩。 Saya kira adalah satu malam yang baik bagi setiap kita untuk bisa sama-sama merenungkan bagaimana kelahiran Yesus itu kita rayakan setiap tahunnya. 我相信今天晚上我们可以和平常一样来庆祝耶稣的诞生。 Dan hari ini kita akan sama-sama boleh merenungkan tema Grace in its Fulfillment. 我们要一起来思想一个主题，就是恩典的成全。 Saudara-saudara, kita akan sama-sama merenungkan dua ayat dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. 我们要一起来思想一处经文，在路加福音第2章的第10到11节。 Mari kita akan baca sama-sama ayat ini saudara-saudara ya. 我们一起来诵读。 Dalam bahasa Indonesia saja. 1, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, saya mengawali perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan mengemukakan seorang tokoh namanya Joshua Bell. 以约书亚 Bell 来开始今天的正道。 Saya meyakini Anda mungkin asing terhadap orang ini. 可能你们对此人很陌生 Tidak terkenal di Indonesia tentu saja. 啊，在印尼可能鲜为人知。 Dia adalah seorang Amerika. 他是一个美国人， Dan dia adalah seorang yang kalau saudara lihat fotonya pasti saudara bisa tebak. Profesinya adalah 你看他的照片应该知道他的职业， pemain biola ya. 他是小提琴手。 Dan bagi orang Amerika, dia ini adalah seorang musisi yang katanya paling menjanjikan dan terbaik katanya. 那对于美国人来说，他是备受瞩目的小提琴家。 Dia pemain biola terbaik yang dimiliki oleh orang-orang di sana. 那他是在美国最好的小提琴家。 Nah, sebagai sebuah gambaran kalau saudara perhatikan biola yang ada di tangan dia itu, 那大家注意看他手里的小提琴， saudara tahu nggak harganya berapa? 大概多少钱？能够猜一猜吗？ Pemain orkestra, ada yang bisa nebak kira-kira biolanya harganya berapa? 那刚才在交响乐团的，可以猜一下那把小提琴有多？ Punya gambaran? Sebut angka deh boleh. 3 apa Pak? 3M. 3个 M。 Ngomong 3M langsung hati kita mau copot ya saudara-saudara ya. 一听到这个数字，我们心都要掉下来了。 Saudara, biola yang ada di tangan dia itu adalah mereknya Stradivarius. 那他的这个小提琴是很有名的， Dibuat secara langsung oleh Niccolo Stradivari. 那一个有名的制琴家制作的。 Dan dia membeli biola itu tahun 2021. 那他是在2021年购买的这一把小提琴， Harganya 64M. 那是64M。 Dan kalau saudara tanya harga biola dia itu sekarang di tahun 2025, 那如果在2025年这一把小提琴应该 harganya 是 sudah melonjak jadi 225M. 已经是到了200多个 M。 Gambaran MM-an ini bikin kita pusing di malam Natal, saudara 那 ya. 听到这么大的数字，我们大家就开始眩晕了。 Daripada kita pusing, kita dengarkan biola yang katanya 200M itu bagaimana 那我们不 bunyinya. 要头疼，我们先听听他来演奏。
Oke saudara, nanti kelamaan kita tidur semua saudara ya. 太久了，等一下睡着了啊。 Bagaimana rasanya biola 200 那 M? 感觉他的声音怎么样？200多M 的， Berasa bedanya? 感觉到有不一样的地方吗？ Jujur saya enggak. 啊，我自己不知道。 Mungkin saya kurang berseni 那 saudara-saudara 可 ya. 能我不是艺术家。 Tetapi penampilan Joshua Bell itu dari harga biolanya kita tahu bahwa dia ini bukan musisi sembarangan. 那我们从他的这个表象可以看出，他不是一般的小提琴演奏家。 Dan memang orang-orang yang menyukai musik klasik itu sangat sedikit, segmented sekali. 那就是喜欢这种音乐的人当然是少之又少啊。 Dan 屈指 orang 可 harus 数 mengeluarkan biaya 10 juta minimal untuk bisa nonton dia. 因为他需要付10条的这个门票才可以去聆听他的这个演奏。 Itu pun saudara dapat kursinya dekat WC, cium bau pesing saudara ya. 那可能得到的座位是靠近卫生间的。 Tetapi menariknya satu kali Joshua Bell ini dia akan konser di Washington DC. 那有一次他要在华盛顿举办这个音乐会的时候， Dan sebelum dia konser di Washington DC, dia bersama beberapa teman itu punya sebuah ide nyeleneh, ide yang aneh. 就是在华盛顿举办之前，他们有了一个很奇怪的想法。 Jadi satu malam sebelum dia konser, dia cosplay jadi pengamen, saudara-saudara. 那他们在要演奏的前夜去做这个接演。 Cosplay bisa diterjemahin gak tadi itu? 接演。 Oh bisa, oh iya oke ya. Dia menyamar jadi pengamen dan dia perform saudara-saudara di stasiun bawah tanah di Washington DC. 他在华盛顿的地铁站，就是作为一个一般的音乐人在那里出现。 Dan ini menarik saudara. 那这是很吸引人的地方。 43 menit dia main lagu konser yang seharusnya dia konser di gedung yang mewah di DC itu saudara. 那40多分钟的时间，他在那里演奏，如同他在音乐厅演奏。 Selama 43 menit ada 1097 orang lewat. 那在43分钟，有1700多人经过。 Dari 1097 cuman 27 orang yang kasih duit saudara-saudara. 那只有少数的几个人给他钱。 Dari 27 orang yang kasih duit cuman ada 6 orang yang berhenti dengerin saudara. 那只有几个人愿意驻足聆听。 Dari 6 orang yang berhenti dengerin cuman ada 1 yang kenalin. Loh, ini Joshua Bell. 在6个驻足聆听的人中，只有1个人知道他的名字。 Sosial eksperimen ini kemudian diangkat dalam sebuah artikel, saudara. 那这个社会实践在一个期刊当中被发表。 Judulnya adalah pada saat Joshua Bell itu belusukan saudara di subway, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. 那它的标题是当约书亚贝尔在这个地铁站演奏的时候，没有任何人注意到他。 Saya tertarik dengan salah satu kata atau tulisan yang ada di dalam artikel tersebut. 那在期刊当中的一句话让我很吸引。 Si penulis artikel ini menuliskan, ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan. 那这是一个令人悲伤的故事。 Sebuah kisah menyedihkan dari orang-orang yang cuma lewat begitu saja. 那么多人无非是走过罢了。 Dan dia menjelaskan orang-orang yang lewat itu adalah orang-orang yang berasal dari dunia yang terlalu sibuk. 那这些人忙于世间的烦务， Terlalu teralihkan. 那被这些事物缠身， Tidak penasaran. 那没有任何的好奇。 Atau mungkin sesederhana tidak tertarik dengan pertunjukan musik klasik yang bisa mereka saksikan. 那或者他们对古典音乐没有欣赏的能力。 Saya jadi tertarik saudara dengan perkataan ini. Too busy, to preoccupy, to uncurious or even simply disinterested. 那这里说太忙了，被事物缠身，然后没有专注。 Kalau saudara lihat gambarnya itu adalah 那我们看这个繁华的这个都市， gambarnya adalah kemacetan. Tapi 这 itu 是 Jakarta. 塞车的时候啊。
Meskipun itu di Jakarta, saudara, setidaknya itulah yang menggambarkan gaya hidup masyarakat atau orang-orang di perkotaan. 那这个告诉我们城市人的生活状态。 Saya tahu ini di Semarang. 那我们现在是在三宝龙， Tapi saya yakin bahwa setiap kita hari ini pasti punya gawean, pekerjaan. 那我相信我们每一个人有自己的职业。 Setiap kita bisa jadi saudara-saudara hari ini sedang disibukkan dengan banyak hal. 那我们可能被很多的事物缠身， Ada di antara kita juga yang mungkin teralihkan dengan banyak hal di luar sana ketimbang apa yang sedang kita lakukan hari ini di dalam Natal yang kita rayakan. 然后被外面的这些事物纠结，所以我们以至于可能连圣诞都不能来庆祝。 Berita Natal itu ibarat sebuah musik klasik yang terindah. 那这是一个非常美妙的音乐剧。 Tapi bisa jadi kita adalah orang-orang yang cuman hadir, tetapi bisa jadi saudara ini menjadi sebuah kisah yang terlewatkan begitu saja. 那可能我们人在这里，心已经飞到远方去了。 Maafkan, di awal dari perenungan firman Tuhan ini saya ingin mencoba bertanya, jangan-jangan kita melewatkan hal yang penting di sini. 那对不起，让我问一问，会不会我们把最重要的给错过了？ Jangan-jangan Natal yang telah kita rayakan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ternyata adalah sebuah berita yang saking terlalu familiar kita menjadi kelewatan begitu saja. 千万不要因为在几十年的光阴当中，我们庆祝，然后只不过是过眼云烟罢了。 Karena kita berpikir Natal dan keselamatan itu adalah sesuatu yang kita sudah ketahui. 那我们觉得我已经知道了。 Natal Yesus lahir. 那圣诞耶稣降生， Untuk apa Yesus lahir? 那耶稣为什么要来到世间？ Coba sekarang tanya kiri kanannya. 那 Untuk apa 问一下 Yesus 你的 lahir? 左边、右边，耶稣为何降生？ Cing. Tisung cememen. Ya, silakan tanya Saudara-saudari, kiri kanan. silakan bertanya. Tanya beneran, saudara jangan bengong liatin 那 saya. 要 Saudara. 真真实实的去询问你的左边和右边。 Silakan tanya kiri kananmu untuk apa Yesus lahir. 那为了什么耶稣降世？为了什么呀？ Nimen mingpai ma? Mengerti, paham? Sudah bertanya? 已经问了啊， Tanya beneran dan dijawab, jangan tanya doang tapi nggak jawab. 问了要回答啊。 Dijawab kenapa Yesus lahir. 为什么耶稣降世？ Sudah? Sudah, jangan bohong, ini rumah Tuhan ya. 不可以撒谎啊，这是好了吗？神的殿。 Haula ya? Sudah? Haula betul ya? Iya. Iya. Oke, berapa banyak dari saudara yang kawan sebelah Anda atau orang di sebelah Anda berkata, Yesus lahir untuk menyelamatkan manusia? 有多少人回答耶稣降生是为了拯救世人？ Angkat tangannya. 啊，把你的手 Berapa 举 banyak? 起来。 Berapa banyak? 有 Berapa 多 banyak? 少？ Oke. Turunkan tangan. 那现在可以把手放下 Yang 来。 dari tadi tidak angkat tangan, sekarang angkat tangan. 那没有举手的再举手。 Haleluya. Oke ya, terima kasih. 感谢主。 Saudara-saudara, saya yakin itu yang selalu kita tahu dan itu tidak salah. 那我相信这是我们众人所知的，这也是没有 Yesus 错 lahir 的。 menebus kita, 那耶稣降世为了要救赎你我， Dia lahir menyelamatkan kita. 他要拯救你和我， Sekali lagi tidak salah. 这没有错。 Tapi tahukah saudara bahwa itu bukan satu-satunya penjelasannya? 但是不要忘记，这不是唯一的解释。 Masalah manusia itu adalah tidak sesederhana belum diselamatkan. 那人所遇到的困难没有那么简单，不是说没有得救 Jadi 这么简单。 berpikirnya begini saudara, kenapa kita kadang-kadang terlewatkan maknanya? Karena kita pikir kita sudah tahu artinya bahwa kita sudah diselamatkan oleh kelahiran Yesus. 那为什么我们会忽略掉了？因为我们认为自己已经知道了。 Padahal siapa tahu ternyata sebenarnya masalahnya adalah tidak sesederhana kita itu belum diselamatkan. 但是谁知道没有那么简单？ Yesus lahir karena kita belum diselamatkan, bukan itu sesederhana itu. 那耶稣降生是因为我们没有得救，不单单是为了这个。
Satu kali saya berbicara dengan salah seorang teman yang kebingungan karena dia dipertanyakan sama teman yang bukan seagama dengan dia. 那有一次我遇到一个很彷徨的人，因为他问了很多人没有得到答案。 Dia datang sama saya, dia bilang, "Kok boleh tolong saya nggak?" 那他来到我的面前问：“你可以帮助我吗，兄长 Ada teman saya bukan Kristen. ？”那我的一个朋友非基督徒， Dia tanya sama saya, 他问我 "Kenapa kalian percaya Tuhan itu mengampuni kalian pakai drama mati di kayu salib?" 那为什么你们相信上帝拯救你们，却要使用耶稣死在十字架上这个方法？ Kalau kita berdosa, Tuhan sanggup mengampuni tidak? 那我们有罪，但是上帝有能力拯救我们，不是吗？ Halo? Sanggup? 有能力，对吧？ Kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni tidak? 那我们向神祈求饶恕，他一定会赦免，不是吗？他有能力，对吧？ Dosanya diampuni tidak? 那我们的罪会被赦免吗？ Puji Tuhan. Kalau diampuni, kenapa Yesus mesti mati di kayu salib? 那如果神有能力赦免饶恕我们的罪，为什么耶稣必须死在十字架上？ Kalau masalahnya adalah dosa, Tuhan bisa mengampuni kita. Kenapa mesti turun ke dunia? 那如果我们的问题是罪，而且上帝有能力赦免饶恕我们，干嘛耶稣一定要降生在这个世上？ Tuh mah. 不得。 Teman saya datang sama saya berkata, "Kok gimana jawabnya?" 那我的朋友来问我，哎，兄长，我要如何回答？ Misalnya saya kasih contoh, 那我给大家一个例子。 anaknya Pak Peng Fei. 那巴崩飞的小孩儿， Jadi Lose Peng Fei ini punya 2 anak. 那老师崩飞有2个小孩儿， Anak yang bungsu ini nakal. 那老大比较有一点小坏的啊， Jadi anak yang bungsu ini dosanya banyak. 那他有很多的罪。 Bagaimanakah caranya supaya Lose Peng Fei mengampuni anak yang bungsu? 那要怎么样去饶恕这个小孩的罪呢？ Bagaimana caranya? 怎么样？方法是什么？ Cemeyang, menurut ni. Woman ini teman di saat dulu ya, jadi 我们是在圣道的同学， ya dia yang rajin baca Alkitab, oh tidak. 他很殷勤的读经，我没有。 Bagaimana caranya mengampuni anak yang bungsu? 那要怎么样去饶恕这个小孩呢？原因 Anak yang bungsu datang, papa ampuni, yang sudah tidak tahu bahasa Mandarinnya. 那 Ampuni saya gitu. 小孩子来到面前说：“爸，你原谅我吧。 Mohon maaf. ”那对不起，对不起，对不起papa, 对不起papa. maaf pak。 Lose Peng Fei penuh dengan kasih. 那这个刘传道是蛮有爱心的， Jadi dia mengampuni anaknya. 他会饶恕他的小孩儿， Tuh mah, 对吗？不得， selesai perkaranya kan? 那是不是已经解决了问题？ Apakah Lose Peng Fei perlu mengorbankan anak yang sulung mati supaya anak yang bungsu 那是 diampuni? 小孩犯了罪，是不是要让老大死在十字架上来替代他呢？ Menurut Anda kalau Lose Peng Fei mengorbankan anak yang sulung supaya yang bungsu diampuni, menurut Anda Lose Peng Fei baik atau tidak? 那如果刘传道让自己的大儿子死了来替代小儿子的罪，你们觉得他有爱心吗？ Halo? Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa bisa jadi kita belum benar-benar memahami ini. 那这是因为我们没有真正的明白。 Hari ini saudara tentu saja saya tidak sedang ngomong tentang Paskah, jadi kita tidak bahas jawabannya. 那我们今天没有讲复活节，所以这个答案可以等到复活节的时候再告诉大家。 Tapi kadang-kala kita berpikir masalahnya itu adalah karena Yesus datang untuk mengampuni dosa kita dan selesai. 那因为很多时候我们觉得耶稣降世为了要赦免我们的罪，然后结束了。 Tapi sebenarnya kita belum cukup memaknai apa artinya itu.
但是我们却没有真正的明白它的真谛为何。 Yang kedua, 那第二点， kalau Yesus datang karena manusia belum kenal Tuhan, bukankah Tuhan sanggup untuk memberikan pengumuman global bahwa Yesus itu Tuhan? 那如果耶稣的降生是因为人不认识神，上帝岂不是有能力昭告天下说我爱你们吗？ Tuhan bisa tidak tulis di langit pakai awan, aku itu Yesus, aku itu Tuhan, sembahlah aku. Bisa tidak? 所以上帝他完全可以在天空撰写我是神，我是耶稣，我爱你们，不就完事儿了吗？ Bisa kan? 那可以这样做，对吗？ Tapi kenapa? 但是为什么？ Masalahnya di sini saudara-saudara, kita itu seringkali tidak mengerti kenapa Yesus mesti datang. 那我们不明白为什么耶稣要来。 Dan kita pikir bahwa kita sudah tahu kenapa Yesus mesti datang. 那我们觉得我们已经知道了他为何而来。 2000 tahun yang lalu ketika Natal pertama kali terjadi. 那2000年前圣诞第一次， Pada saat kejadian tersebut datanglah orang-orang Majus kepada Herodes. 那有东方的博士来找希律王。 Mau ketawa-ketawa aja saudara, enggak apa-apa. 那如果要笑可以笑啊。 Mereka tanya di mana raja orang Yahudi itu? 他们问犹大的王在哪里呢？ Herodes bingung. Hah? Emangnya ada? 那希律感到很困惑啊，真的有王吗？ Lalu kemudian Herodes bertanya kepada para ahli Taurat. 然后希律就问这些律法师， Di mana Mesias akan lahir? 弥赛亚在何处降生？ Mereka jawab, di Bethlehem seperti tertulis di kitab Mika. 他们说，如同弥迦书所写的，降生在伯利恒的大卫城。 Pertanyaan saya, 那我的问题是， siapakah yang dengan antusias menyambut kelahiran Mesias? 那谁热情的去迎接耶稣的降生？ Siapa? 谁啊？ Jemaat GKI, Jemaat Gereja Stadion, saudara-saudara. 是华侨基督教会的会众， Betul? 真的吗？ Siapa yang dengan serius menyambut 那 kelahiran 谁 Mesias? 真正的来迎接弥赛亚的到来？ Orang-orang Majus. 那是东方博士。 Lalu para ahli Tauratnya kemana? 那这些律法师他们去哪儿了？ Apakah para ahli Taurat menyambut kelahiran Mesias? 他们有去迎接弥赛亚的来到吗？ Tidak, bukan? 没有，不对吗？ Kenapa? 为什么？ Kenapa? 为什么？ Padahal mereka tahu lahirnya di Bethlehem. 那他们知道耶稣降生在伯利恒， Mereka tahu bahwa itulah kerjaan mereka. Mereka adalah pemimpin pemuka agama. 因为他们是宗教的领袖，他们知道弥赛亚的降生， Tapi mereka tidak punya antusias untuk menyambut sang Mesias. 但是他们却没有热心去迎接弥赛亚的降临。 Gambaran ahli Taurat ini adalah sebuah gambaran yang menggambarkan realita kita. 那这个律法师岂不是表现了今天在座的你和我的 Masalah 样式 kita 吗？ manusia itu adalah karena hati kita menjauh dari Tuhan. 那人最大的问题是远离上帝。 Mari kita sama-sama baca Roma pasal 3 ayat 10 dan 那我 11. 们一起来读罗马书的3章10到11节。 Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 没有明白的，没有寻求神的， Tidak ada seorang pun yang sebenarnya mencari Tuhan. 那没有一个也没有。 Kenapa ahli Taurat, orang yang beragama, yang suci, yang kudus, yang kerjaannya pagi, siang, dan malam membaca firman, kenapa mereka tidak mencari Mesias? 这个朝夕在圣殿当中从事宗教事务的律法师，为什么他们没有去迎接弥赛亚的来临？ Karena mereka mewakili gambaran realita kita manusia yang sebenarnya terpisah dari Tuhan. 因为他们代表了我们的真相，就是我们与神分离。
Anda pasti pernah melihat gambar ini pada traktat-traktat penginjilan, 那 betul? 我相信在福音单章有很多人看到这样的图片， Yang memisahkan kita dengan Tuhan adalah 那让我们与神分隔的是罪。 Tapi masalahnya dosa itu bukan perbuatan saja. 那罪不单单是行为， Kita berpikir dosa itu adalah perbuatan. 那我们认为罪是行为。 Saya suka berbohong. 那我喜欢撒谎， Saya suka males. 那我比较懒惰， Saya kaum rebahan. 那我没有这个热心， Cie genset. 这个不能翻了。 Saya orang selingkuh. 那我犯了奸淫， Saya suka tipu orang. 那我喜欢欺骗人， Kita berpikir perbuatan-perbuatan itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. 那我们以为这些是让我们与神相隔的， Salah. 错。 Kita jauh dari Tuhan bukan karena kita berbuat dosa. 那我们与神相隔，不是因为我们行罪恶， Kita berbuat dosa karena hati kita jauh dari Tuhan. 那我们行罪恶是因为我们的心远离上帝。 Jadi masalahnya itu adalah dosa itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam hati kita, tuh ya. 那所以是因为内心出了问题。 Kalau bicara soal hati, yang suka nonton film Korea pasti tahu. 那谈到内心世界，喜欢看韩剧的人应该很明白。 Karena hati kita itu menentukan. 那因为内心去决定， Masalahnya hati yang jauh dari Tuhan bukan milik para pendosa. 那与神远离的这个心，不单单是罪人拥有的。 Tapi hati yang jauh dari Tuhan juga adalah milik orang yang rajin ke gereja. 那殷勤去教会的人也拥有这样的一颗 Sama 心， seperti ahli Taurat yang sibuk membaca Taurat, tetapi mereka tidak punya hati yang serius haus mencari Mesias. 就像那些殷勤读经的律法师，他们在圣殿却没有与上帝有关系。 Kalau itu terjadi 2000 tahun yang lalu, 那如果是在2000年前， bisa tidak itu terjadi hari ini? 那今天也同样会 Bisa? 发生。 Bisa tidak itu terjadi pada orang yang rajin pelayanan? 那些殷勤服侍的人也会出现这样的状况， Bisa? 会。 Bisa tidak itu terjadi pada anak-anak muda kita yang terlihat hari ini datang ke gereja? 那可能会出现在我们的小孩身上，他虽然殷勤的来教会， Bisa? 会的，对吧？ Kita datang ke gereja 那我们人在教会， cuma rutinitas. 那只是一个日常的行为。 Kita datang ke gereja, 那我们来到教会， bisa jadi kita berpikir supaya hidup kita bebas masalah. 那我们会觉得哦，这样我就会免于各样的麻烦。 Jadi sebenarnya kita datang ke gereja, kepentingannya adalah untuk kita. 那所以我们来教会是为了我们自己的一己私利。 Kita datang ke gereja bukan murni untuk Tuhan. 我们来教会不是单单为了上帝。 Itu ibaratnya saya selalu bilang, kita deket-deket sama teman kita karena kita ada maunya. 那我常常说，我们靠近朋友很近，是因为我们有所求。 Kalau ada orang yang dekat sama Anda dan dia menginginkan supaya Anda kasih dia duit, pinjam 100 dulu bang. 如果有人很亲近你的话，当心他要向你借钱。 Orang itu sebenarnya hatinya dekat dengan Anda tidak? 他真的与你很亲近吗？ Tidak kan? 没有，对吧？ Itu masalahnya. 那这就是问题的所在。 Masalah kita itu ada di hati kita karena hati kita jauh dari Tuhan. 那所以问题是内心世界的问题，因为心远离了上帝。 Kalau bahasanya begini, kita ngerti masalahnya begini, makanya kita semua jadi relate bahwa kita semua membutuhkan Natal. 那所以当我们知道是这个问题，所以我们意识到每一个人都需要圣诞。 Kita membutuhkan Natal bukan hanya sekadar dosa kita diampuni. 那不是单单为了罪得赦免，
Kita membutuhkan Natal karena sesungguhnya kita membutuhkan hati kita nih yang jauh dari Tuhan bisa kembali kepada Tuhan. 那我们需要圣诞，是因为我们远离上帝的心，可以再一次与神连结。 Ayat yang tadi kita baca itu adalah pengumuman malaikat kepada para gembala. 那我们刚才读到的两节经文是天使向牧羊人的宣告。 Malaikat memberitakan, hari ini aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 那今日我要把大好的消息要告诉给万民。 Saudara pernah bertanya tidak, kenapa ini disebut kesukaan besar untuk seluruh bangsa? 那这是大好的消息要给万民，为什么要这样说？ Pertanyaannya, kenapa kesukaan besar untuk seluruh bangsa diberitakan kepada gembala? 那大好的消息要给万民，可是这里的万民却只有 Ingat 牧 bahwa 羊人。 tamu pertama yang besuk Tuhan Yesus waktu lahir itu gembala. 那第一个来朝见耶稣的是牧羊人。 Kalau saudara jadi malaikat, saudara memberitakan kesukaan besar kepada semua bangsa, siapa orang yang saudara pilih? 那如果你是天使，要传讲主耶稣降生的好消息，你会告诉给谁？ Gembala itu kalau sekarang kerjaannya itu, maaf, mungkin kuli panggul. 那牧羊人在当时的社会就好像现在的苦力。 Gembala itu sekarang mungkin kerjaannya itu adalah orang, maaf, mungkin sapu jalan. 那就好像是在这个地球的美容师。 Kalau saudara mau memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa, saudara mesti pilih raja, betul tidak? 那所以，如果你要把大好的消息传给万民的话，应该是要找 Yang 王，不对 datang 吗？ raja dari seluruh alam semesta. 那传给王， Tuhan yang datang. 那上帝他自己来到这个世 Kalau 上。 Tuhan yang datang, yang sambut harusnya siapa? 那上帝来到世上迎接他的应该是谁呢？ Raja kan? 应该是王，不是吗？ Harusnya raja yang menyambut dia. 那应该是世上的王去迎接 Harusnya 天上的 orang 王。 penting yang diberitakan kelahiran Yesus. 那应该是这些看似重要的人得到耶稣降生的大好消 Tapi 息。 kita tahu sama-sama raja-raja tidak akan pernah tertarik untuk datang kepada Yesus. 但是我们发现世上的君王对天上君王的降生没有兴趣， Kenapa? 为什么？ Soalnya beritanya begini. Hari ini engkau akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, diletakkan di palungan. 因为消息的内容是你要看到一个婴孩降生在马槽里。 Saya raja. 那如果我是一个王， Contoh. 那举例我是一个王， Waktu diberitakan Mesias lahir diletakkan di palungan. Palungan itu tempat makan ternak. 那如果告诉我说，哦，今天弥赛亚降生在马厩， Kalau saya jadi raja, saya akan bilang, apa nggak salah tuh? 那如果我是世上的王，我会说，哎，你没搞错嘛？ Tuhan lahir taruh di 那上帝生下来在 palungan. 在马槽里 Kira-kira 面， saya bakal datang tidak? 那我会来吗？ Saya bakal datang tidak? 我会来吗？ Nggak bakal datang. 那不可能来，对吧？ Karena bagi saya raja mesti lahirnya di istana. 因为对于我来说，君王应该出生在 Jadi 王 saya 宫， merasa raja ini bukan kelasnya saya. 所以我觉得这个王跟我不匹配， Betul ya? 是这样的吗？ Kenapa berita sukacita keselamatan tidak diberitakan kepada guru, para ahli Taurat? 那为什么大好的消息没有给这些律法师和祭司？ Ya kita dapat alasannya tadi. 那我们有刚才所讲到的原因， Bahkan mereka tahu Mesias datang, tapi mereka tidak tertarik 他们 datang. 即便知道弥赛亚来临，他们也不会来迎接。 Karena keselamatan cuma bisa terjadi kepada mereka yang merendahkan diri. 那因为救恩对于这些谦卑的人， Raja-raja tidak tahu caranya merendahkan diri. 那因为王不懂得如何谦卑，
orang-orang beragama tidak tahu caranya merendahkan 那 diri. 这些宗教领袖他不懂得要如何谦 Yang satu 卑， punya kuasa, 那因为他们各有权柄， yang satu punya pengetahuan. 那他们有知识和博 Mereka 学， lupa caranya merendahkan diri. 那他们难以谦恭下来。 Jadi kepada para gembala yang memang sudah rendah, 那对于已经卑微的牧羊人， hati mereka rendah. 那他们内心谦恭， Kepada mereka lah kelahiran Yesus diberitakan. 所以耶稣降生的大好消息传给了他们。 Karena inti dari kelahiran Yesus itu adalah, maukah engkau hatimu kembali kepada Tuhan? 那因为耶稣降世的真谛是你愿意敞开心扉接受他吗？ Maukah hatimu merendah dan berkata, Tuhan, aku sungguh membutuhkan engkau. 你愿意谦恭俯伏在他的面前说：“主啊，我需要你。” Hari ini saudara kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang terlihat Kristen, tapi bisa jadi hati kita menjauh dari Tuhan. 那今天我们要特别注意，可能我们看起来像是基督徒， Saya- 但是心却远离 Saya 上帝。 meyakini Anda bukan orang-orang yang dicap pendosa. 那我相信我们在座的不是行罪恶的人。 Tadi kita bercandaan di belakang. 那我们刚才在后面聊天的时候， Kira-kira siapa yang datang di tanggal 24 nih? Siapa yang datang di tanggal 24 ini malam ini? 那今天晚上谁会来到24号的这个平安夜？ Lebih rame mana? 24 atau 25? 那24号来的人更多，还是25号来的人更多？ Saya bilang pasti 25 lebih rame. 那我觉得25号人应该更多。 Karena tanggal 25 langsung dihadiri orang-orang yang datang ke gereja 1 tahun 1 kali. 那因为25号那天一年一次来教会的人，他一定会来， Souvenirnya ada. 因为有礼物。 Ya kalau Natal kan keren gitu. 那因为圣诞很显自己的身份。 Tanggal 24 itu dihadiri oleh orang Kristen yang dari dulu sudah taat gitu. 那24号来的是从以前就来的。 Saudara kita semua yang hadir di 24 ini mungkin adalah orang-orang yang memang rajin ke gereja. 那我们24号这个晚上来的，有可能原本就是殷勤来教会的人。 Puji Tuhan. 感谢主。 Tetapi pastikan bahwa ketika kita datang ke gereja, bukan cuma kita datang ke gereja. 但是我们要确认，我们来不只是为了来罢了， Tapi kita adalah orang-orang yang didapati memang merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan. 我们愿意在神的面前谦卑俯伏。 Bisa jadi saudara-saudara kita adalah orang yang sudah puluhan tahun ke gereja. 那有可能我们已经几十年来教会， Bisa jadi kita adalah orang yang sudah pelayanan. 那我们已经参与各项服事， Tetapi hati kita yang paling dalam siapa yang tahu? 但是我们内心世界有谁知呢？ Hati kita yang paling dalam apakah kita benar-benar punya sebuah kerinduan kehausan mengenal Tuhan? 在我们内心深处有一个对神的渴慕吗？ Kalau hari ini saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masih terobsesi dengan yang lain saudara-saudara. 那如果我们今天还被世间的他物所牵绊， Kalau dulu raja-raja terobsesi dengan kuasa. 那以前的君王为权势而牵绊， Para ahli Taurat terobsesi dengan kebenaran dirinya. 那这些律法师为他们自己的高位受 Hari 牵 ini bisa 绊。 jadi ada orang yang terobsesi dengan pekerjaannya. 那当今的有人啊，对自己的工作受到了牵绊， Terobsesi dengan yang namanya kesenangannya hari ini. 那对自己的爱好所牵绊。 Kita menjadikan perjumpaan dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan sebagai sesuatu yang nomor 2, nomor 3, nomor 所以 4. 我们觉得来朝见神只能算第二件事。 Kadang saya suka bicara kepada anak-anak muda. 那我常常喜欢跟年轻人聊天。 Kalau main Valorant masih saja menjadi sesuatu yang lebih menarik daripada merenungkan firman, maka itu tanda betul-betul kita harus belajar merendahkan hati kita.
如果我们与人在一起相处，远比读经更有吸引力的话，那我们应该真正的谦卑来到神的面前。 Kalau lihat Instastory, lihat sosial media itu jauh lebih banyak daripada kita mau datang sama Tuhan. Mungkin kita mesti berpikir ulang. 当我们去浏览社交网站，远比来教会、远比读经更吸引人的话，我们需要去悔改。 Malam ini temanya adalah anugerah yang digenapi, saudara-saudara. 那今天晚上的题目是恩典的成全。 Kenapa Yesus mesti datang? 那为什么耶稣必须要来到世上？ Karena Adam yang pertama 那因为亚当是第一个降世的人， jatuh dalam dosa. 那他跌入最终。 Kenapa dia jatuh dalam dosa? 为什么他跌入最终？ Karena dia hanya memperdulikan keinginannya. 因为他专注自己的欲望， Dia cuma memperdulikan apa yang menjadi kepentingannya. 他专注于对自身重要的各项事物。 Dia mengambil buah, itu adalah wujud dari dia cuma peduli apa yang menjadi kesenangannya. 他吃了分别善恶树上的果子，彰显了他就只对自己在乎罢了。 Tetapi Yesus, sang janji keselamatan itu menggenapinya sebagai Adam yang kedua. 但是耶稣降世作为第二个亚当，他把应许赐给了我 Sebagai 们。 Adam yang kedua, dia menggenapinya dengan karya di atas kayu salib. 他在十字架上的牺牲成就了救恩。 Kalau Adam yang pertama di Taman Eden, dia jatuh di dalam dosa. 那伊甸园的第一个亚当跌入最终， Tapi Adam yang kedua di Taman Getsemani berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak. 但是第二个来世的亚当耶稣，当他在克西马尼园说：“不要照我的旨意，单要照父的旨意。” Adam yang pertama jatuh pada kehendakku. 那第一个亚当是因自己的欲望所跌倒， Adam yang kedua menggenapinya dengan berkata, bukan kehendakku, tapi kehendak. 那但是耶稣说：“不是照我的意思，而是照父你的意思。” Itulah arti jalan keselamatan. 那这就是救恩的真谛。 Kita menemukan keselamatan ketika kita bisa berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. 那不是照我的旨意，是照神的旨意。当我们说出这句话的时候，在那一刻，我们得到了救 Kita 恩。 menemukan keselamatan ketika Tuhan sendiri datang ke dunia dan mempraktekkan apa itu ketaatan. 那因为上帝亲身来到这个世界上，向我们显明什么叫顺服。 Kita menemukan keselamatan ketika dia mempraktekkan apa itu kerendahan hati. 那他向我们彰显了什么叫谦恭敬拜。 Hari ini, 今天， apakah saudara menemukan keselamatan itu? 那你已经得到了这一份救恩吗？ Berapa hari yang lalu ada seorang anak yang datang sama saya lalu berkata, kok saya nggak betah tinggal di rumah. 那前几天有一个年轻人来跟我说：“兄长啊，我不愿意再住在自己的家里了。 Saya tanya kenapa? ”那我问他为什么， Dia bilang, papa mama berantem lagi. 他说：“我的爸爸妈妈天天吵架。 Kenapa berantem? ”那为什么他们会吵架呢？ Masalahnya mama lupa bilang thank you. 那问题是妈妈忘记了说谢谢。 Papa transfer uang bulanan. 那爸爸把每月应该用的花销转给了妈妈， Mama lupa bilang thank you. 但是妈妈忘了对爸爸说谢谢。 Papa ngamuk setengah mati. 那爸爸就非常的生气，怒 Dia 发 bilang 冲 kamu 冠。 tidak tahu terima kasih. 他说：“你是一个不懂得感恩的人。 Aku kerja setengah mati demi menafkahi kamu. 那我辛苦的工作，为了要养活家人， Tapi kamu jadi istri tidak tahu terima kasih. 但是你是一个不懂得感恩的爱人， Siapa yang salah? 谁错了 Siapa yang salah? 啊？谁错了？ Uang bulanannya kurang. 那就是因 Bercanda, 为 bercanda. 月钱的原 Siapa yang 因。 salah? 那谁错了呀？啊 Karena istrinya lupa bilang terima kasih?
那因为他的太太忘记了说谢谢， Itu yang salah? 那个是错误吗？ Bagi saya bukan itu yang salah. 那对于我来说，不是那个原因。 Yang salah adalah karena sang suami, dia berpikir dia harus mendapatkan terima kasih dari istrinya karena dia kasih duit. 那错在于这位丈夫，他觉得因为他给了老婆日常的花销 Dia berpikir， 他应该得到感谢。 Dia berpikir dia bisa mengendalikan istrinya dengan uang itu. 然后他觉得他可以用金钱去操控他的爱人。 Yang salah adalah 那错误在于， hati terdalamnya. 那他的内心深处出了问 Hanya karena 题。 tidak ada satu kata terima kasih, dia bisa ngamuk sedemikian rupa. 所以因为没有谢谢这个词，他的怒气就冲出来了。 Sebagai informasi, 那作为一个讯息， suaminya itu worship leader gereja. 那这个丈夫是教会的主领。 Saya tanya, 那我要问在座的各位， saya tidak usah tanya istri-istri, ya. 那我不用问这个太太们， Saya tanya suami-suami. 那我问各位做丈夫的， Menurut Anda, suami seperti itu bahagia tidak? 那这样的丈夫他有喜乐吗？ Bahagia tidak? 有喜乐吗？ Kenapa tidak bahagia? 那为什么他没有喜乐？ Kenapa tidak bahagia? 为什么没有喜乐？ Karena dia masih melayani keinginannya. 因为他还在服侍自己的欲望， Dia melayani kebutuhannya untuk dihormati. 他为自己被人尊重而服侍。 Dia melayani kebutuhannya untuk ditinggikan. 他服侍是希望被高举， Dia melayani kebutuhannya untuk mengontrol istri. 他服侍是为了要去掌控他人， Tahukah saudara orang-orang ini binasa? 知道吗？这样的人至终奔向灭亡， Karena dunia mengajarkan begitu. 因为世界就是这样教导的。 Kata pepatah, makin tua makin rendah hati, puji Tuhan ya. Dunia mengajarkan makin tua makin jadi, betul? 那这个世界教导我们的是，越发到末后，所有的恶事都出来了。 Dunia mengajarkan kalau kamu punya uang kamu dihormati. 那世界教导我们，你越有钱，你越被人尊重。 Akhirnya berlombalah kita untuk dihormati. 所以我们就争先恐后的希望被尊重。 Bisakah saudara bisa melihat hati yang jauh dari Tuhan? 那但是你可以看到这个人，他心已经远离 Dan 上帝 sayangnya 了吗？ orang-orang seperti itu bisa jadi ada di gereja. 那很可惜的是，这样的人会出现在教会当 Jadi 中。 mengalami keselamatan itu bukan soal pengetahuan bahwa Yesus adalah Tuhan. 那所以得到救恩，不是说他说哦，我知道上帝来了。 Mengalami keselamatan itu adalah ketika kita mengalami hati yang ditransformasi oleh kerendahan hati Yesus. 那经历救赎的一个人，是他内心谦卑，被主耶稣所更新。 Mengalami hati yang diubahkan oleh kasih Yesus. 那因着主耶稣的爱，他得到了更新和转变。 Apakah kita jadi orang Kristen yang makin lama makin suka marah-marah? 那我们是不是越久成为基督徒，越喜欢生气？ Makin suka gosip? 那喜欢长舌？ Makin suka orang lain mesti hormati kita? 那希望得到更多的高举？ Marah karena tempat parkir diambil orang? 那因为停车位被别人占了，所以很生气。 Kita butuh keselamatan. 那我们需要救恩。 Dan biar Natal itu terjadi di hati kita. 那唯愿圣诞在我们的内心。 Dan saya rindukan saudara Natal ini saudara alami. 那我渴望在座的每一位去经历。 Besok kita akan masuk dalam perayaan Natal. 那明天我们要一起来共庆圣诞。 Saya berharap saudara bisa mengajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. 那我盼望在座的可以邀请更多的亲朋好友来到这里。 Terutama yang muda, terutama anak-anak muda. Karena besok khotbah saya akan
apologetis sifatnya. 那特别是那些年轻人，因为我明天的讲道更加趋于护教， Ajaklah saudara-saudara Anda, teman Anda untuk datang kepada Tuhan. 所以去邀请你的朋友来参加明天的聚会。